Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Muhammad Nasir bin Waris, Ketua Pengarah Pertanian. Yang berbahagia Datuk Elias bin Saad, Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pembangunan Industri dan Pengembangan. Yang berbahagia Datuk Zahimi bin Hassan, Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pengurusan dan Regulatory. Pengarah Bahagian, Pengarah Pertanian Negeri, Pengarah-pengarah IADA, Ketua-ketua unit, warga kerja Jabatan Pertanian Malaysia dan pegawai-pegawai kader skim pertanian Grade G, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama dalam majlis perjumpaan Ketua Pengarah Pertanian bersama warga jabatan dan pegawai kader skim pertanian Grade G secara dalam talian. Untuk makluman yang berbahagia Datuk, kini terdapat hampir 412 penyertaan dan peningkatannya ada sentiasa ada peningkatan yang hadir dalam program kita pada pagi ini. Kini ada dalam 415 orang. Jadi hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga majlis kita pada pagi ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan hormatnya menjemput yang berbahagia Datuk Elias bin Saad, Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pembangunan Industri dan Pengembangan untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Fikri selaku moderator kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dan sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini dapat kita berkesempatan, saya seperti mana yang dimaklumkan tadi, kita ada lebih kurang 415 yang sedang bersama-sama kita di luar sana. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak Rusia kerana memberi ruang kepada saya untuk memberi sedikit ucapan. Saya pun tidak berhasrat nak bercakap panjang sebab dalam talian ini kita nak mendengar buah fikiran dan juga pidato daripada orang yang kita kasihi pada pagi ini. Kita akan dengar banyak daripada Datuk lah. Jadi saya ingat saya tak berhasrat nak bercakap banyak Datuk. Okey, yang bahagia Datuk Muhammad Nasir bin Waris, Ketua Pengarah Pertanian. Yang saya hormati lagi saya kasihi, yang berbahagia Datuk Zahimi bin Hassan, Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pengurusan dan Regulatory. Pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah Jabatan Pertanian Negeri, pengarah-pengarah IADA, ketua-ketua unit dan seluruh warga Jabatan Pertanian Malaysia yang bersama-sama kita pada pagi ini, pegawai-pegawai kader skim pertanian Grade G, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpahnya kita dapat bersama-sama dalam majlis perjumpaan Ketua Pengarah Pertanian bersama warga jabatan dan pegawai kader G pada pagi ini di dalam talian. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, Datuk Muhammad Nasir bin Waris, Ketua Pengarah Pertanian, telah bersara wajib pada 21 Ogos yang lalu. Namun,
beliau telah disambungkan kontrak selama 1 tahun sebagai Ketua Pengarah Pertanian, memandangkan khidmat dan kepakaran serta pengalaman beliau masih diperlukan pada masa itu, dan sebenarnya pada masa ini pun kita masih memerlukan khidmat dan kepakaran beliau. Ini penting bagi memastikan agenda pembangunan sektor agro makanan negara dapat direalisasikan. Kesemua, saya rasa kita semua sangat beruntung kerana mendapat seorang ketua yang bukan sahaja berwibawa, malahan mempunyai ilmu teknikal dan kepakaran pertanian yang begitu berharga. Sepanjang 38 tahun beliau berkhidmat dengan Jabatan Pertanian. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, mewakili warga Jabatan Pertanian Malaysia dari pegawai kader skim pertanian yang lain-lain juga, saya ingin dengan penuh takzim dan ikhlas ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas segala khidmat, nasihat, panduan, kerjasama dan sokongan yang telah diberikan oleh Datuk. Selamat menempuh dunia persaraan. Kami akan sentiasa berdoa agar Yang Berbahagia Datuk dan keluarga insya-Allah sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terus berada di dalam rahmat-Nya. Saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Ilyas bin Saad, Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pembangunan Industri dan Perkembangan, atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi, mewakili seluruh skim G yang ada di Jabatan Pertanian dan juga di kader dan juga warga jabatan secara keseluruhannya. Jadi Yang Berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kini tibalah masa yang kita nanti-nantikan. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Nasir bin Waris, Ketua Pengarah Pertanian, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih kepada Encik Fikri selaku juru acara majlis. Yang berbahagia Datuk Ilyas bin Saad, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan dan Pengembangan, yang berbahagia Datuk Zahimi Hassan, Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pengurusan dan Regulatory. Kemudian tuan-tuan dan perempuan semua, semua staf Jabatan Pertanian, sama ada federal atau negeri, skim G, kader, semua sekali lah, semua peringkat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberi peluang oleh Allah SWT untuk dapat sama-sama dalam majlis tamat perkhidmatan saya lah dalam perkhidmatan kerajaan di Jabatan Pertanian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sangat bersyukur kepada Allah. Yang pertama, Allah SWT bagi peluang kepada saya untuk bertugas di Jabatan Pertanian. Dan saya berpandangan bahawa kesemua kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertugas. Allah SWT letakkan kita di Jabatan Pertanian, iaitu satu jabatan yang
satu jabatan yang memberi perkhidmatan kepada orang ramai dari segi perkara yang sangat dihajati oleh manusia, iaitu makanan. Kan? Kita terlibat dalam agro makanan, dalam menyediakan makanan yang secukupnya untuk negara. Bahkan kita lihat KPI kita pun banyak berkisar kepada melihat dari segi SSL, self-sufficiency level negara, dari segi kecukupan kecukupan bekalan padi, bekalan beras, bekalan sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi kita terlibat secara langsung dalam menyediakan bekalan makanan untuk rakyat, untuk negara. Ini merupakan satu usaha yang sangat murni, yang sangat baik, yang mana Allah SWT letakkan kita di jabatan yang sebegini. Yang kedua adalah kita juga merupakan jabatan yang berusaha untuk membantu orang-orang yang susah, B40 yang terlibat dalam bidang agro makanan. Yang mana seperti yang kita tahu, banyak petani-petani kita yang berada di luar bandar, yang berada, yang terlibat dalam pertanian ni, ramai di kalangan mereka merupakan orang yang berada dalam B40, yang susah. Dan Allah SWT pilih kita untuk berkhidmat kepada mereka. Kan? Dengan melalui kita menguruskan dari segi kita menyediakan ilmu teknikal, pengetahuan dan melatih mereka, meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang pertanian, dan juga kita menguruskan sumber yang ada dalam negara, iaitu peruntukan yang disediakan oleh kerajaan untuk kita agihkan kepada orang-orang yang susah, B40 yang ada dalam negara. Ini juga merupakan satu usaha yang sangat murni, yang sangat baik. Jadi tuan-tuan, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, kita syukur kepada Allah SWT kalau kita lihat kitalah antara jabatan agensi yang banyak berdamping dengan orang-orang yang susah. Sebab tu kita lihat, kalau kita lihat apa yang ni dari segi sifat-sifat yang ada pada pegawai-pegawai kita, kaki tangan kita, kita lihat cara mereka berfikir, cara mereka kita bertindak, kita ni lebih kepada kita ingin nak menolong orang. Sebab culture kita jadi macam tu. Kita banyak berdamping dengan orang susah dan kita sentiasa ada culture untuk membantu orang. Jadi ini merupakan satu sifat murni yang mana Allah letakkan kita di tempat yang sebegini rupa. Jadi untuk itu kita kena, pertama sekali kita kena syukur kepada Allah. Kita dapat bekerja di Jabatan Pertanian di tempat yang baik, tempat yang mulia, tempat yang penuh peluang-peluang untuk kita lakukan kebajikan untuk umat ini, untuk orang ramai. Kemudian tuan-tuan dan datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saya pagi ini untuk semua staf saya tak adalah kata nak cakap tentang satu perkara yang baru untuk dilaksanakan. Saya rasa ini akan menjadi tugas untuk pengurusan tertinggi yang akan datang. Sebab selepas ini saya akan ada satu sesi bersama dengan pengarah. Dalam sesi tersebutlah saya akan bercakap mungkin dari segi pandangan saya kan untuk menjadi guidance lah bagi pengurusan masa akan datang. Mungkin ada perkara yang boleh diambil sebagai panduan. Tapi untuk kesemua staf jabatan ni, saya ingin saya dari segi saya sangat berpuas hatilah dengan apa segala kerjasama dan juga
Dari segi pelaksanaan projek, pelaksanaan projek, kalau kita lihat pencapaian kita pun di antara 3 jabatan yang ada dalam kementerian ni, DOF, DWS, kita ni dari segi pelaksanaan projek-projek pembangunan, alhamdulillah kita yang ke hadapan. Dan hasil daripada usaha tuan-tuan dan perempuan, alhamdulillah tidak ada banyak masalah yang timbul lah di peringkat ibu pejabat ni. Ini semua adalah hasil daripada usaha dan kerjasama yang diberikan oleh tuan-tuan dan perempuan. Dan saya banyak ucapkan terima kasih, dan saya nampak kita alhamdulillah lah, kita dari segi kecekapan kerja kita dapat lihat semasa berlaku PKP, dalam kita mengeluarkan surat-surat pengesahan untuk bekerja kepada pelanggan-pelanggan, kepada petani-petani kita, itu pun saya ucap banyak terima kasih lah. Kita merupakan jabatan yang paling banyak sekali mengeluarkan surat-surat pengesahan, dan kita tidak ada, boleh kata kita tak ada terima lah sebarang komplain daripada orang ramai, daripada ataupun timbul dalam surat khabar ke, dalam apa, dalam media masa ke. Jadi alhamdulillah ni menunjukkan kecekapan tuan-tuan bekerja. Ya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya join servis, saya mula masuk servis tahun 1983. Dan orang yang berada, rakan-rakan yang sama-sama dengan saya, kesemua mereka telah meninggalkan servis. Dan saya merupakan orang yang terakhir lah, kan. Walaupun saya orang yang terakhir selepas 38 tahun berkhidmat, kalau saya flashback balik, saya lihat balik, dia jadi macam satu kita rasa satu tempoh yang sangat singkat. Macam berlaku semalaman saja. Dan perkara begini, saya percaya akan ditepuhi oleh orang-orang lain begitu juga. Saya pun dulu apabila saya join servis tahun 83, saya merupakan pegawai yang paling muda sekali, antara yang paling muda. Dan saya tengok orang-orang lain tu semua dah senior-senior kan. Tapi dalam sekelip mata saja, saya pun dah sampai di peringkat penghujung. Saya masih ingat lagi macam mana saya mampu kerja dulu. Dan sekarang ni saya dah sampai di penghujung. Jadi lesson learn daripada sini, apa yang saya nak kongsi di sini adalah masa berlalu begitu cepat sekali, kan? Jadi kita janganlah sia-siakan masa ni. Kita jangan habiskan masa ni dengan perkara yang tidak memberi manfaat sama untuk kehidupan dunia kita dan juga akhirat kita. Jadi kita kena jaga betul-betul masa ni. Walaupun di kalangan diorang mungkin ada lagi, kalau panjang umur ada lagi masa 35 tahun, 36 tahun berbaki lagi. Tapi percayalah, masa begitu yang you sangka panjang is actually very short. Nabi Nuh AS jalankan kerja dakwah 950 tahun. Umur dia 1000 tahun lebih. Itu pun apabila ditanya pada dia macam mana kehidupan dunia, pada dia rasa apa? Macam tempoh yang sangat dekat saja, sangat pendek saja. Itu 1000 years kan. Apatah lagi tuan-tuan yang akan bertugas dan baki sebanyak 30 tahun lebih je. It's very short. Jadi untuk itu manfaatkan sepenuhnya masa yang ada. Hargai segala masa yang ada. Masa itulah modal kita. Modal kita di dunia dan juga di akhirat. Ya, masa yang kita ada. Peluang untuk kita buat kebajikan
ialah selagi Allah SWT bagi peluang masa kepada kita. Apabila nyawa kita diambil, mana masa kita dah tak ada. Masa kita dah tak ada, maka berakhirlah peluang kepada kita untuk melakukan ataupun melakukan sebarang amal kebajikan untuk kehidupan ini dan juga kehidupan akhirat kita. So masa ni very short. Dan juga nasihat saya kepada pegawai-pegawai muda, ya. Semasa you muda ni lah, semasa you join service umur 30, around 30 ke 40 tahun sebelum naik ke 50, ya. Pada masa ni kebanyakan daripada kita ada keluarga, ada anak-anak kita kecil, kan, masih kecil, sekolah dan sebagainya. Dan pada waktu ni, dari segi keluarga juga menuntutkan masa yang banyak daripada kita. Kan? Dan kita tidak boleh miss. Kita tidak boleh melakukan kesilapan miss dalam kita mendidik anak-anak kita. Kan? Mereka akan dari kecil, baby mereka akan terus membesar, kan? Dan kita tidak boleh reverse balik dalam membentuk, mendidik mereka, menanamkan keimanan, akhlak-akhlak yang mulia dalam diri mereka, dari segi pelajaran mereka dan sebagainya. Dan pada peringkat inilah, pada peringkat masa you orang muda ni juga, inilah masa yang mana you kena banyak belajar juga untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bekerja. Dan you orang pula berada di peringkat pelaksana yang banyak yang sibuk dengan kerja-kerja jabatan. Jadi untuk itu you kena balance up you punya masa you lah untuk keluarga dan juga untuk kerja, kan? Kerja pun kita nak TikTok, keluarga kita pun kita nak TikTok juga. Jadi untuk itu nasihat saya, jangan membazir masa. Jangan pergi masa pergi berhari-hari pergi mancing ke, pergi memburu ke, pergi never. Gunakanlah masa you sepenuhnya. And bagilah masa yang berkualiti untuk keluarga dan juga untuk kerja-kerja di pejabat kita. Kalau you dan doa pada Allah, jaga amalan kita. Kalau kita jaga amalan kita dengan sempurna, Allah SWT akan beri kurnia keberkatan masa kepada kita. Walaupun masa itu pendek, tapi banyak benda kita boleh buat. Kalau tidak ada keberkatan masa, walaupun masa itu panjang, tapi hasilnya tidak seberapa. Jadi jagalah amalan kita semua. Dan ingat, tahun ni kita akan disoal di akhirat besok. Solat kita, jagalah. Dalam keadaan sibuk bekerja macam mana, you kena bagi masa. When the times come, bila masanya sampai, kita kena tunaikan solat kita dan kita punya amalan yang lain. Dan bagi orang Islam, saya sarankan every day tu, setiap hari tu usahakanlah untuk baca Quran. Kalau tak banyak pun boleh baca sekurang-kurangnya satu muka surat sehari ke. Ini akan melembutkan hati kita. Kan? Kalau boleh kita selalu zikrullah, ingat pada Allah, Allah akan tenang. Allah SWT akan bagi ketenangan kepada kita. Bila kita hidup dalam amalan, insya-Allah Allah SWT akan hantar malaikat rahmat yang akan bersama kita, malaikat-malaikat yang akan datang untuk bantu kita dalam kerja-kerja kita. Ya? Jadi jagalah masa dengan baik. Saya nak pesan tu, jagalah masa dengan baik. Inilah modal besar kita. Kan? Dan ingat, besok bila kita mati, anak-anak kita lah yang akan doakan untuk kita, untuk apa. Jadi kita kena jaga mereka. Daripada masa kecil lagi kita kena didik, jaga mereka. Dan untuk kerja-kerja pejabat kita ni pun kita kena TikTok.
Bila kita bekerja sungguh-sungguh di pejabat kita kerja sungguh-sungguh. Segala apa yang kita buat, Allah SWT tak akan sia-siakan apa yang kebaikan yang kita lakukan. Kita mungkin buat satu amalan yang kecil yang kita lupa, tapi Allah SWT tak akan lupa untuk beri ganjaran. Allah SWT akan bagi keberkatan dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Ya. Sebab agama ni bukan kata kita bekerja, kita dapat gaji, tak ada ganjaran daripada Allah. Kan? Gaji itu perkara lain. Tetapi amalan baik yang kita buat, setiap amalan baik yang kita buat, kita bantu orang, kita bantu petani kita bersusah payah, mengajar mereka, mendidik mereka, membantu mereka, kesemua itu akan jadi insya-Allah, mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan akan menjadi amal soleh untuk kita di akhirat. Ya. Jadi kita jangan asingkan agama dengan kerja-kerja kita. Ya. Dan integriti kita kena jagalah. Jangan sekali-kali terpikat dengan harta dunia. Ya. Jangan sekali-kali melakukan kesilapan, ada favorism ke terlibat dalam sebuah harga, dalam tender, dalam apa juga. Kita kena beritahu diri kita bahawa semua tu racun bagi diri kita, racun bagi keluarga kita. Kita kena selalu beritahu diri kita bahawa apa juga benda yang bukan hak kita, yang kita bawa balik ke rumah kita, sama ada duit ataupun benda lain, kita balik rumah kita, ianya akan menjadi racun untuk anak isteri kita. Dari segi zahirnya kita nampak macam ianya bagus, kita bawa balik duit dan sebagainya. Kadang-kadang orang kata ambil benda haram tapi tak guna untuk makanan, guna untuk benda lain. Yang itu pun tak boleh. Itu semua bisikan-bisikan syaitan yang akan menghancurkan kehidupan kita dan keluarga kita. Jadi jangan sekali-kali ambil benda yang bukan hak kita, yang haram. Sama ada yang kita nampak jelas ataupun yang sama-sama. Kadang-kadang dia kata syaitan bisik pada kita, yang ni tak apa, kita pun buat kerja juga. Bukan kita dapat percuma, kan? Kita cuma guna proksi dan sebagainya saja. Jangan sekali-kali. Perkara yang kita was-was pun kita tinggalkan. Supaya kita jadi orang yang takwa di sisi Allah. Dunia ni harta banyak mana pun sampai masa kita akan tinggalkan. Yang kita nak bawa adalah iman dan amal kita. Jadi saya haraplah mudah-mudahan, saya pun tak ada apa nak pesan kan. Saya pun tak nak cakap dari segi apa yang perlu dibuat dan so on. Inilah apa yang saya nak sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT bagi keberkatan dalam kehidupan kita. Kita dapat hidup bahagia. Untuk kita bahagia, kita kena suka tengok orang lain bahagia. Kan? Kita kena didik diri kita supaya kita akan sentiasa tengok yang positif, yang baik dan suka kepada kebahagiaan ada pada orang lain sebagaimana kita nak kebahagiaan itu ada pada diri kita. Ya? Kita latih diri kita. Saya selalu bagi contoh. Kalau kita berjalan, kita nampak makcik yang susah tepi jalan tu ke, kita doa, wahai Allah, kesianlah makcik ni, bagilah kebahagiaan dalam kehidupan dia. Pemudahkanlah rezeki dia. Kan? Bagi mudah untuk dia. Kalau nampak orang sakit, dalam hati kita doa, wahai Allah, bagilah kesembuhan pada orang ini. Supaya dia dapat sujud membesarkan kau, wahai Allah. Jadi sifat tu kena ada selalu. Kan? Jadi kalau kita ada sifat memuliakan orang lain, jaga akhlak kita, doa kebahagiaan untuk orang lain, insya-Allah Allah SWT akan Allah SWT akan bagi kebaikan tersebut pada kita. Di antara doa yang makbul di sisi Allah adalah doa yang mustajab dan makbul di sisi Allah adalah apabila kita doakan untuk seseorang, sahabat kita ke, dalam keadaan sahabat kita dan orang tersebut tidak mengetahui yang kita doakan untuk dia kebaikan. Ya. Jadi kita kena selalulah minta Allah SWT bagi kebaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, kan, sahabat, pejabat kita,
Kan? Kita kena ada sifat suka tengok kan kawan-kawan kita bahagia. Apabila mereka dapat satu nikmat, kita juga rasa bahagia sebagaimana mereka rasa bahagia mendapat nikmat tersebut. Dan juga kita kena ada sifat memaafkan. Ya. Kita sifat memaafkan kesilapan kan. Kesilapan orang lain. Kita ni manusia, selagi kita ni manusia memang ada masa dan ketika kita akan buat kesilapan. So hati kita memang macam laut. Kita terbuka. Dalam laut tu orang campak apa pun boleh. Kan? Dalam laut macam-macam ada. Kan? Kita kena ada sifat macam itulah. Sedia memaafkan siapa juga. Ya? Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah pelihara kita semua lah. Jadi saya bagi diri saya dan keluarga saya mengucapkan terima kasihlah kepada semua ya. Dan memohon ya ampun dan maaf atas segala kesilapan. Saya percaya sudah tentu ada banyak kesilapan yang saya lakukan. Sama ada yang saya sedar ataupun tidak. Tetapi insya-Allah tak pernahlah berniat untuk melakukan penghinaan pada sesiapa, menyusahkan sesiapa. Mungkin perkara itu berlaku tanpa, kalau berlaku pun mungkin tanpa disedari lah. Ya? Kadang-kadang kita ni manusia maklum sajalah. Kan? Ada benda yang kita pun serba kekurangan. Ada perkara yang kita nampak, ada yang kita tak nampak. Kan? Jadi untuk itu semua saya minta maaf. Dan saya juga telah beberapa kali melawat ke negeri-negeri ya, ke daerah-daerah. Saya ucapkan banyak terima kasihlah kepada semualah. Tuan-tuan dan puan-puan pun bagi macam-macam hadiah pada saya ya. Patutnya saya ni memang tak layak lah benda-benda tu semua. Tapi tuan-tuan dah bagi, saya pun terimalah untuk memuliakan orang yang memberi ya. Saya ucap terima kasihlah atas semua tu. Dan minta halal lah segala-galanya. Minta maaf salah silap dan mudah-mudahan dan saya doakan Jabatan Pertanian ini akan terus cemerlang dan tuan-tuan pun akan bagi sokongan yang penuh ya pada pengurusan tertinggi yang baru, pada KP yang baru. KP ini dia jawatan ketua pengarah ni adalah satu jawatan ketua pengarah yang mana sesiapa yang duduk di situ dia akan memimpin Jabatan Pertanian ini dengan dibantu oleh pegawai semua ya. Dan jawatan tu akan tetap ada, cuma orang yang duduk di jawatan tersebut saja yang akan bertukar. Dan kita dah bertukar, dah banyak dah kita dah bertukar. Dan alhamdulillah di Jabatan Pertanian ini semuanya berjalan dengan baik dan saya ucap terima kasih kepada semua. Dan begitu jugalah saya pun seperti ketua-ketua pengarah yang sebelum ini, iaitu di dalam hati kita nak supaya kita dapat pergi dengan baik dan juga sesiapa juga yang akan mengambil alih jawatan ini akan diberi sokongan sepenuhnya seperti mana ketua-ketua pengarah yang sebelum ini. Diberi sokongan sepenuhnya. Sebab melalui sokongan inilah insya-Allah jabatan ini akan dapat bergerak. Jadi sesiapa juga boleh jadi ketua pengarah. Tapi yang pentingnya adalah, yang sama penting adalah semua staf yang ada ni memberi sokongan sepenuhnya kepada ketua pengarah baru yang dilantik supaya semua aktiviti program, projek yang dirancang oleh kerajaan di bawah RMK 12, kita ada dasar makanan kedua, kemudian juga di negeri-negeri juga kita ada dasar-dasar di negeri yang mana perlu kita laksanakan dan pelaksanaannya perlu dilaksanakan secara berpasukan as a team dari bagi keseluruhan jabatan. Jadi itulah saya haraplah ya, budaya ni kita akan teruskan dan kita bernasib baiklah, kita lihat jabatan kita ni alhamdulillah
Allah letakkan orang yang bagus-bagus, orang yang berakhlak tinggi, ya, orang yang kompeten, mempunyai pengetahuan dan kemahiran, kebolehan. Sebab itulah kita tak dengar banyak isu-isu dalam pertanian ni. Bukan sebab kita tak buat kerja, tapi kebanyakan apa yang timbul ni kita dapat laksanakan dengan baik, dengan tuan-tuan dan puan-puan dapat laksanakan dengan baik. Sebab itulah kita tak ada dengar sangat isu-isu yang timbul dalam bidang subsektor tanaman. Yang ada itulah sikit-sikit dan sebagainya lah. Kemudian bagi orang yang bukan agama Islam, saya juga minta maaf, ya. Saya selalu bercakap tentang menggunakan kadang contoh-contoh berkaitan dengan agama Islam. Sebab yang lain tu saya akui lah, saya tak pandai lah. Dari segi Buddha ke Kristianiti kan. Jadi saya nak bagi contoh-contoh tu, saya bukan orang yang ahli dalamnya lah. Jadi sebab tu saya tak dapat nak bagi contoh-contoh begitu. Jadi saya minta maaf lah sekiranya dalam sepanjang saya berucap masa ini ataupun masa-masa yang lain, ya. Kalau saya gunakan tu, kalau orang rasa macam tak selesa, saya minta maaf lah, kan. Tapi keadaan yang sebenar itulah keadaan sebenarnya, sebab saya tak mahir dan saya tak naklah nanti saya buat perkara menyatakan satu yang silap, ya, yang salah. Jadi akhir sekali, ya, terima kasih semua. Selamat maju jaya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Allah semoga Allah bagi kesihatan yang baik kepada semua. Allah bagi keluarga yang bahagia kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita InsyaAllah ada kesempatan lain kita akan jumpa lagi. Banyak sesi-sesi lain lagi yang kita boleh jumpa. Kalau Allah SWT beri kesempatan, kadang-kadang dekat supermarket pun kita boleh jumpa, kan. Dekat rata-rata tempat function lain, kadang-kadang di Masjid Kenduri pun kita boleh jumpa, kan. Kadang-kadang kita tak pergi minat orang pun kita terjumpa kawan-kawan lama, kan. Jadi maksudnya di sini InsyaAllah akan ada peluang-peluang lagi lah. Jadi mudah-mudahan kita semua ada kenangan yang manis lah, ya. Kenangan yang tak elok tu kita buang lah. Kita kena selalu bawa ke perkara yang baik untuk so that kita akan progress di masa depan. Banyaklah lihat ke hadapan. Saya selalu cakap tu, banyaklah lihat ke hadapan. Supaya insya-Allah kita akan terus majulah. Jadi semua terima kasih, ya. Dan kita jumpa lagi. Sekian wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.